Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umum kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Okey, terima kasih kerana datang hari ini. Dan kepada yang baru, alhamdulillah boleh datanglah. Kita dah mula sebenarnya lama dah kelas ni. Dalam ingat dah sebulan lebih ya. Berapa sesi ke berapa ni? Banyak kali lah kan. So yang baru ni baru terbuka lah hati nak datang. Okey, alhamdulillah. Baru dapat tahu je. Dalam kelas, dalam grup tu memang selalu update. Melainkan minggu lepas tak ada. Minggu lepas tak ada. Okey, macam mana semua? Minggu lepas okey tak? Okey. Okey, apa pasal KO? Apa problem? Okeylah. Saya nak tanya yang baru, tahap dia tu sampai mana? Basic juga. Ni advance lah dua orang ni. Dua orang ni selalu datang lah. Penghuni tetap kat sini. Alright, tak ada masalah. Sebab kita bermula daripada bawah. Dan bila kita cakap soal basic, mungkin kita nak kenal FMCBR tu apa sebenarnya kan. Yang baru datang apa semua. Okey, FMCBR ni, alright, FMCBR dia punya syllabus dia besar. Alright, you tak boleh habiskan dalam masa 1 hari 2 hari, tak boleh. Syllabus dia besar. Terutamanya bila kita membicarakan soal FMCBR, Fibonacci memang tidak boleh dilupakan lah. Itu untuk kita punya take profit lah. Yang kedua, kita nak melihat struktur ataupun bentuk market ataupun dia punya wave dia. Dalam ni juga ada wave. Alright, tidak boleh lagi juga dalam FMCBR ada wave. Kemudian daripada sini juga kita ada CBR, candle break retest, which is refer kepada entry. Okey. Dan yang keempat adalah untuk melihat retracement, kita ada bull back. So ini adalah complete package dia lah. Alright. Setengah orang dia baru mahir tentang ni. Sebab ini kita tekankan kepada 267 punya entry level. Yang lain ada, tapi kita tekankan yang ni. Kepada yang baru, saya nak supaya mampu untuk hafal ataupun mengenali entry level 2, 6 dan 7 cukup. Okey, 2, 6, 7 cukup. Alright, kemudian di sini pula pullback ni kita ada dua jenis pullback yang kena faham, iaitu dengan CB1 tanpa CB1. Okey, ada dua kaedah tentang pullback di situ. Baik, wave pula kita akan menggunakan banyak membicarakan soal divergent, convergent, hidden divergent, okey, dan juga counting wave sendiri lah. Dan yang keempat adalah Fibo, iaitu menggunakan Fibonacci untuk take profit. Alright, TP. Sekali ini gambaran tentang FMCBR. Banyak benda lah yang nak kena, tapi tak apa, takes time lah. Baik, tadi cakap basic kan. Basic tu yang mana satu? Alamak, saya dah sapu pula tu. Basic yang mana satu? Entry level. Baik, kita slow kita slow pergi. Jangan ni. Okey, saya buang dulu dia punya line ni. Sebab saya nak nulis kat situ line graph no. Okey. Baik. Seperti biasa, yang baru tutup telinga, basic sangat juga. Nanti kita nak cek sikit lah. Yang baru tutup ada ingat. Yang lama boring pula. Yang baru kena dengar lah. Boleh FM CBR
Basicnya dia terbagi pada dua. Satu adalah Fibonacci, yang kedua adalah CBR. Okey. So yang ini saya nak supaya mengenali tiga jenis entry level ni. Okey. Apa itu IL2, apa itu IL7, apa itu IL6, which is very very important. Memang dia berlaku kerap kali dalam market. Okey. Nah, konsep asas bagi dua ni, semua ni dia kena ada SOP musang. Alright. Mengenali apa itu CB1 dengan IB. Kenal tak apa itu CB1 dengan IB? Yang barulah, kita tanya yang baru. Tak tahu? Tak tahu. Okey. Baik, begini. Market dia nak berubah. Okey, kita ambil contoh. Bila market dia nak berubah, boleh tak dia berubah jadi? Boleh. Ha? Boleh, tapi jarang-jarang sekali. Melainkan ada momentum besar seperti berlakunya news yang besar. Tetapi dia kena ikut rules. Sebab tu dia keluarkan hukum Elliott tu. Market kalau dia nak berubah, dia kena buat. So dia kena buat benda yang macam ni. Betul? Ya. Dia kena buat macam ni. So yang ini yang kita katakan sebagai okey. So ini adalah high yang terdahulu, ini adalah new high. So bila market ni pecah di area sini saja, maka ini kita katakan market ni telah pun break CB1. Okey. So biasanya kita akan tunggu untuk naik di area sini, ataupun di area sini, ataupun di area head and shoulder untuk baru ambil potential di sini. Dan sini sebenarnya kita menunggu market untuk confirmkan dia punya jatuhan. Maksud kata dalam FMCBR jarang sekali kita menggunakan situasi, jarang sekali kita menggunakan situasi sekiranya market buat macam ni, tiba-tiba di area sini ada SNR SNR. So market turun. Bila dia sampai someday dia sampai sini terus kita baca. Jangan. Kita akan tunggu di area sini, dia akan buat pecah di sini dan baru kita akan ambil sell. Kita nak pattern ni, satu high, satu new, sini CB, kita nak ini. Kita nak pattern tu. Okey? Sebab bila kita tunggu macam ni, risiko dia rendah. Bahkan saya beri jaminan semua yang berlaku wajib ada benda ni. Di mana-mana time frame you akan jumpa. Saya akan tunjukkan dekat chart Dia ada dua tanduk tu. Okey? Alright. Kalau kita tengok di sini, okey, ni apa? GJ. Okey, dari segi GJ tak ada masalah. Alright, H1, H4 tak ada masalah. Okey. Okey, kita boleh tengok di sini ya. Di sini. Nampak? Okey, boleh nampak? Cuba saya besarkan sikit. Boleh nampak So kita boleh nampak sini, setiap kali dia buat satu kenaikan, kalau kita ni alert pada setiap pergerakan market nampak dalam ni. Okey. Kalau kita alert pada setiap pergerakan market, kalau kita tengok macam mana dia punya sentiment yang kita nak kasih CB1, which is CB1 dia wajib ada buat satu naik, satu turun, satu naik, nak turun wajib pecah sini. Bermaksud ini adalah support lah, lebih kurang, tapi dalam FMCBR dipanggil CB1. So kalau kita refer kepada sini, kita lihat perjalanan market naik. Okey. Kemudian dia buat support sini. Betul?
So secara tidak langsung kita akan kata kalau dia nak turun yang ni wajib pecah. Sebab dia sudah buat height di sini satu dan dia buat new height di sini, betul? Ada satu height. So di sini kita nampak dia ada arah ke atas. So secara langsung ini adalah potential as a CB1. Tak ada sebab untuk awak terus sell, melainkan awak wajib tunggu dia pecah. Kalau dia nak tunggu, dia wajib pecah. Tapi kita biasanya tak nak tunggu. Setelah kita tahu dia nak turun, kan? Kemudian market buat lagi satu new high daripada sini ke sini, dia buat satu. Di sini wajib pecah kalau benar dia nak turun, dia wajib pecah. Tak pecah juga. Daripada sini high yang sebelum, naik lagi buat new high. Kalau dia nak turun, yang ni wajib. Tapi kita tak sabar, kita tengok okey, dia nak turun, ni spesial ni. Nampak? Dia buat lagi new high. Kalau katalah dia nak turun, wajib ini pecah. Tapi finally di sini di sini ada high sebelum, nampak tak dia ada satu bear ni. Di sini ada satu lagi new high. Finally pecah ni. Bila dia pecah saja, dia akan naik untuk cari support and resistance. So saya dah kata tadi, bila kata dia nak turun naik, kan? Dia akan naik balik untuk cari somewhere di sini. Dan baru kita boleh ambil keputusan sell. Tapi setup ini yang kita kena tunggu, dan ini yang kita katakan sebagai entry level 2. Which is entry level 2 ini requirement dia wajib berlaku CB1 break. Itu dia punya SOP. Boleh? Boleh? Okey, kita tengok contoh lain ni. Kita tak nak pusing-pusing dengan setup-setup yang agak kompleks. Kita nak ambil yang mudah-mudah untuk yang baru-baru. Right. Kita tengok apa yang berlaku pada sekarang. Alright. Kita tengok apa yang berlaku pada sekarang. Alright. Ini adalah high yang terdahulu, betul? Di sini kalau market ni nak naik, kalau ini nak naik, halangan ini wajib pecah adalah di area sini, which is impossible. So jangan sell, jangan buy. Jangan buy lagi. Finally dia turun, dia buat another low. Kalau yang ni nak naik, halangan dia di sini. Dari sinilah saya letak which is kalau dia tak pecah, maksudnya opportunity untuk buy tu tak ada lagi. Dia buat satu lagi di area sini, iaitu new low. Betul tak new low ni? Betul kan? Finally dia naik. Dia pecah tak halangan ni? Pecah. Daya boleh nampak tak dia cari? Daya boleh buy tak? Boleh buy lah. Maksudnya konsep itu still konsep dalam mana-mana time frame. Kita perlukan satu market akan tunjuk diri dia. Dia wajib buat satu breakout terlebih dahulu dengan kewujudan low dengan new low. Mungkin dia akan tanya, shadow ni kira tak? Okey, saya dah kualifikasikan dalam FMCB kita guna body. So kalau kita kata, macam mana nak tengok body apa semua kan? Kita pergi kepada line chart. Okay, masuk balik dia punya line chart ni. Kita masuk balik dia punya line chart dia. Alright. So kita boleh nampak antara low dengan new low. So di antara low dengan new low di atas ini ada bukit. So dia membezakan di antara dua kondisi, dua keadaan. Satu di sini, satu lagi di sini. So pertengahan ini kita nama CB, candle break. The first, in order to go up, dia wajib pecah resistance. Itu namanya candle break yang pertama. In order to go up, dia break, dia wajib break resistance. In order to go down, dia kena wajib break support. The first support and the first resistance.
So, kalau kita kata yang ni boleh kira tak? Ini second support, second resistance. Saya tak nak jantung, saya nak the first one. So, in order to go up, sini lah. Sini lah tempat dia. Okay. So, kalau kita tengok di sini, opportunity buy memang ada di area sini untuk turun dan naik. Okay. Ini saya dah masukkan dalam grup dan juga dalam FB saya, iaitu buy GJ. Okay, saya dah beritahu buy GJ. Kemudian, bab pasal mana nak target nanti dulu. Alright, so benda ni kena clear. Contohnya, boleh tak dia berlaku di 15 minit? Okey, kita tengok. Baik. Okey. Saya buang semua. Di mana awak nak? Okey, contoh. Saya ambil di sinilah, low. Di sini pun boleh. Nampak tak, setiap pergerakan dia kena break sebisa. Saya tandakan semuanya supaya anda boleh nampak dan jelas. Ya? Alright, saya tanda. Kemudian saya besarkan. Tapi ingat, lagi kecil you punya time frame, risiko noise dia dan sebagainya, fake signal semua lagi banyak. Okey. Sini ya. Cuba tengok di sini. Di area sini. Okay, cuba tengok dia ada sini. Kalau kita kata, mana dia punya height, mana dia punya new height, macam mana nak buat? Boleh nampak tak? So, you kena tengok, even though satu pip tetap new height. So, kalau kita tengok di sini, tak lepas ni tengok semua, tengok tengok di sini. Okey, macam sama je kan? Tengok dia punya price. Tengok dia punya price. So kalau kita tengok di price di sini, height dia berapa? 897. Betul? Belakang 3 nombor tu 897 Kita tengok bull di sini pula 916. 897 916. So maksudnya 916 lagi tinggi. So maksudnya di sini ada new high tak? Wujud tak yang kita nak wajib pecah CB DC? Sebab kita dah define untuk mewujudkan setup jatuhan dia wajib pecah CB 1. Dan CB 1 hanya wujud bila ada high dan ada new high. Antara dua ni. Cuma kalau kita letak satu garis macam sama semua kan. No. You tengok price. Kalau macam ni you tengok price. You tengok wajib ada new high. So kalau kata yang ini even one pip, satu pip beza, tetap yang ini masih dalam situasi new high. Terpakai tak konsep tu? Terpakai lah. Kemudian apa yang kita perlu tunggu adalah after dia break, konfirmasi dah ada, tunggu dia buat satu retest, ni you punya lah. Boleh? Aku kira tak terlalu laju tu. Kalau aku pergi laju lagi teruk lah. Tu kira slow and steady tu. Alright, now kita tengok yang ni pula. Macam mana kita nak define benda ni? Mana new low, mana high, mana low? Kita sapu ni ya. Kita define yang ni pula. Mula-mula market buat low di sini. Yang ni mampu break tak? Tak mampu break, maksudnya dia tak buat new low. Bila tak buat new low, yang ini tidak boleh jadi CB. Sebab di sini dia turun, dia naik, dia turun sikit dia naik. So ini tak boleh jadi CB. Sebab konsep CB dia wajib ada new low. Atau kalau ni jadi new high. Terbalik kan? Betul? Jadi di sini kalau kata situasi dia di sini tidak boleh buat new low, konsep ini tak boleh pakai, ini tak boleh menjadi CB. Setup itu tak wujud. So nak tak nak, you kena cari begini. Ini low terdahulu, ini new low, di sini adalah
CB1 di sini. You kena wajib tunggu sehingga yang ni break untuk mewujudkan situasi pertukaran arah. Bukan tunggu yang ini. Faham Sebab di sini tak ada new low, di sini baru ada new low di sini. So kita kena tunggu. Kalau ini tak terpakai as a CB, ini refer kepada sini. Sini baru CB. Once ini sudah pecah, nampak tak dia punya breakout, retest. Ini you punya. Boleh? Boleh. Sebab tu saya kata dia ini boleh digunakan pakai di mana-mana time frame. Sebab ini konsep trading, bukan spesifik kepada satu time frame. Yang ini ada high sebelum pada yang ini berlaku. Ini high dia. Lepas tu dia buat new high, betul? Dia buat new high. Kalau yang ini nak turun, ini wajib break. Sebab di sini dia boleh nampak satu kecil punya, lepas tu dia buat new high. Situasi yang begitu. Kalau dia nak turun, ini wajib pecah. Ini high, ini new high. Ini CB1. Tapi pecah tak? Tak pecah, jangan ambil sell. Itu saja. Kita tidak melihat pada ini dah tinggi ni, market kita siapa nak cakap market tinggi dah. Tak boleh. Ada setup baru. Dan finally makin naik. Dia buat high di sini, dia buat new high di sini. Di sini dia punya CB1. Nah, nak sell lah. Boleh? Boleh. Nak sell ni dia punya lah. Tapi dia pecahkan tu satu pip pun kira. Satu pip pun kira. Kalau yang new tu, new high Sama. Even one pip dia punya different. Itu dah perbezaan dia. Maksudnya yang pecah tu, CB1 tu satu pip. Satu pip pun kira. Kalau yang new high ke new low pun Satu pip, there's no compromise. Breakout is breakout. Even one pip. Begitu. Boleh? Itu adalah CB1 punya konsep. Alright? No. Tapi boleh tak dipakai pada semua keadaan? Boleh. Cuma ada tak ketika dia buat tipu? Ada. Force wajib adalah. Kan? Tapi statistik dengan force dengan yang win tu besar win. Cuma sekarang kita nak mengelakkan macam mana kita nak mengelakkan situasi force tu. Alright, situasi force itu kita nak elakkan. Okey. Kalau kita tengok di sini juga adalah ada low, ada new low, akan naik. Pecah kan? Pecah di sini kan? Naik tapi tak seberapa dia turun balik. So konsep ini nanti kita akan masukkan melihat kepada pullback pula. Bagaimana situasi pullback? Sebab kita berada di 15 minit. Cuba kita lihat apa kata time frame yang lebih besar. Contohnya di H1. H1 nak naik ada pintu, ada CB tak? Ni, ada tak? Ada. Okey. Ini buka hari Minggu kot. Okey? Tapi di sini tak ada CB. Di sini tak ada CB. Ini halangan yang dia pecahkan base pada satu candle. Ini pun nak kena cakap juga ni, takut terkeliru. Okey. Dia begini ya. Bila kita nak mencari CB1, ini okey. Okey, yang ini. Yang ini ya. Okey, yang ini ya. Okey. Boleh nampak tu? Ni saya buang dulu lah. Tak pakai lagi. Okey.
Okey, tengok pada situasi candle yang saya hide. Kalau kita tengok secara sekali imbas, kita akan nampak seolah-olah seperti ini ada high, ini ada new. Nampak tak? Dia naikkan beza kan? Tapi kita kena ingat, pertama sekali candle ini dimatikan, betul? Bila candle ini dimatikan, maka di sini akan berlaku, kita panggil as a engulfing, kan? Engulfing lah. So di sini kita boleh nampak bear makan candle bull, betul? So ini kita namakan sebagai initial break, IB, initial break yang pertama sekali. In order to go down, dia wajib makan candle sebelah. So dalam kata lain, yang ini tidak boleh dikatakan sebagai CB1 lagi. Belum. Pasal dia baru berlaku engulf. Tidak boleh dikatakan sebagai CB1 lagi kerana dia baru berlaku engulf. CB1 adalah candle ataupun halangan terdekat selepas pada IB. Ini baru zone IB. So tengok kiri, pandang bawah, kali, okay, this is the SNR, which is sama dengan CB. Ini nak kena clear juga. Okey. Candle pertama yang dimati sama juga yang ini. Yang ini baru mati, ini bukan CB1. Even though di sini you boleh nampak ada high, ada new high. Tapi dia baru matikan makan candle sebelah. Ini bukan CB1. Sebab dia baru berlaku engulf. So tengok kiri, tengok bawah, in order to, ini adalah okay. So kena faham ini adalah zone. Tengok kiri, tengok atas, ini adalah halangan pertama dia. SNR. Ini adalah CB1. Tapi dia pecah tak? Mana dah pecah, tak pecah tu. So maksudnya kenaikan itu tak boleh. Pasal tak break CB. Okey? Itu kena jelas kan? Macam mana nak bezakan antara IB dengan ini basic sebenarnya ni, terlalu basic ni. Okey. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada? Hebat. Okey, kita tengok apa yang berlaku di DJ atau tengok daily lah. Saya suka apa ni? Saya suka swing. Saya tengok di daily. Baik, kalau kita tengok pada daily ni, alright, kita tengok pada daily, kita akan dapati DJ ni di sini ada berlaku engulf kan. Candle ni baru dimatikan, engulf lah, betul? Right? In order to go up, untuk berubah, yang ni wajib dipecahkan. Sebab itu adalah halangan, itu adalah critical line untuk menunjukkan bahawasanya berlaku perubahan. Tak ada tidak, itu wajib break. Selagi itu tak break, daily tak boleh berubah. Okey? Daily tidak boleh berubah. So, kalau kita pergi balik kepada H4, di sini ada perubahan daripada segi H4, iaitu CB-nya ada. Betul? Boleh buy di H4 tapi bukan di daily. Maksudnya apa? Maksudnya di daily berlaku pullback. Sebab tidak ada kenaikan CB-nya tak ada. Tapi di H4 ada. So kan ada kontradik dua tu. Satu ada, satu tak ada. Maksudnya satu tidak bagi naik, satu bagi naik. Tapi yang bagi naik tu di time frame kecil.
So time frame kecil akan buat pullback di daily. Berapa jauh kita akan ukur Fibonacci, insya-Allah. Tak ada masalah bab nak ambil area untuk ambil ending kepada satu pergerakan. Tapi kita nak bagi faham dia punya struktur dia dulu. Okay? Alright, now ada soalan? Ini adalah entry level 2. Tanya. Boleh? Dia dah break CB1. Maknanya after H4 tu dah close body baru masuk entry. Oh no, kita tunggu dia retest. Tunggu retest. Dia wajib datang. Okey, kawasan dia retest normally di area ini balik. Oh, tunggu dia. Ni dia datang balik. Tunggu. Baru boleh ambil buy. Sebab apa kita kata dia tunggu dia punya retest? Sebabnya begini. Kalau kita tengok ada satu perjalanan naik, okey, kemudian berlaku satu penurunan. Kita punya critical line which is invalid ataupun avoid kita punya setup adalah bila dia break sini. Okey? Bila dia dah break sini, maknanya kita kat tangan lah. Okey? Now, selagi dia berada dalam zone ini, kita kata valid untuk buy. Baik. Kita tengok di area sini pula. Semasa dia turun sampai di sini, alright? Kita tengok setup di H1 apakah ada potensi untuk buy, kita tengok Okey. Di sini boleh nampak satu halangan kan? Ada saat naik, turun, naik. So sini kita kata ada support lah. Dan dia ada datang di area sini lah. Selepas pada dia pecah CB. Mari kita tengok. Nampak tak di sini? Di sini ada low terdahulu, ada low, dia turun. Bila dia turun, dia buat new. Dia buat new low, lepas tu dia naik kan. So dia pecah tak halangan ni? Bila pecah di sini, dia mewujudkan CB. Pecah tak CB ni? Pecah halangan ni. In order to go up, dia wajib break the first halangan. So ni halangan. So sebelum pada halangan ni ada support tak? Ada support. Sini ada support kan? Sini boleh buy tak? Kita buy selepas dia break CB1 di sini. So di sini boleh buy. Yes, inilah kawasan buy. Kenapa kita ambil buy di sini? Sebab kita tahu nak turun, mana dia punya halangan di area sini. Kalau dia nak turun, dia kena pecah sini. Saya nak tanya. Ini apa? IB ataupun Ingaf. Betul? Ingaf kan? Ini CB tak? Yang kecil ni? Tak. Sebab dia baru berlaku IB. Ini CB tak? Tak. So, kalau kita tahu ini bukan CB, in order to go down, dia kena break the first halangan dia. Mana halangan dia? Dia ada sini. So, selagi dia tak boleh break yang ini, maksudnya opportunity buy masih berlaku. Right? Okay. Kita kata, macam mana saya nak tahu dia pantul tak pantul? Macam mana kita nak tahu dia pantul kat situ ataupun tidak? It's a very big question. Breakout atau dia pantul? Ni, di sini. Tak, sebelum pada dia reject. Kita tandakan zone dulu. Kalau nak tunggu Alafin lambat lah. Tandakan zone dulu. Okey. Okey. Kalau kita mengambil situasi terus pancung di area sini, kalau dia naik, Alhamdulillah. Kalau dia turun, innalillah. Breakout lah. Okay? Something like gamble jugalah. Betul? Kalau kita nak selamat, kita tunggu dia datang candle bull, which is showing buyer sedang masuk di kawasan support. So, kita boleh tunggu di area sini untuk buy. Tapi agak lambat. So, choice is yours. Pilihan kepada anda. So, kalau kita nak lebih selamat, risiko rendah, nak entak lot besar, kita pergi kepada smaller time frame. Bila kita duduk di smaller time frame, wajib di sini naik ni, nak naik ni, dia pecah CB.
Bila dia pecah CB, there is no chance untuk dia turun lagi. So di sini ada low terdahulu. Turun, naik, break ni. Bila dia break, dia tunjuk I go up. I nak naik. Sebab dia break out di satu CB. Whatever yang turun adalah merupakan hadiah untuk ambil buy yang terdekat. Pasal di sini sudah pecah. So kita dapat confirmkan setup ini berlaku di mana? Di area support. Di area support yang kita dah tengok tadi di sini, di area support berlaku CB1 break untuk naik. Contohnya saya boleh begini. Kita nak tengok, let's say kata kita nak tengok something ni nak break ataupun tidak di kawasan SNR. Okay. Alright, now kita tengok di sini ya. Katakan saya buat begini. Market ni naik. Alright. Now, di area sini adalah kawasan support. Betul? Market ni datang. In order kita nak tahu bahawasanya di sini ni dia tak bolos, di sini wajib dia buat break sini. Datang balik. Kita nak setup ini berlaku di kawasan Support. ada low, ada new low. New low ni berada di kawasan support. Dia naik, break CB, reject sikit, pump. Itu konfirmasi kita. Market tak boleh turun. Okey, market tak boleh turun. Okey. Alright. Alright, now. Wah, cakap soal CP1 saja dah sejam. Belum yang lain lagi. Mana boleh you habiskan dalam masa 1 hari, 2 hari, banyak. Tapi semuanya adalah untuk memberitahu anda bagaimana pergerakan market itu berlaku. Okay. Now, itu baru CP1. Now, kalau kita tengok balik, kita check beberapa, katakan goal lah. Okay. Kita tengok goal. Dan kita tengok apa kata market base pada IBCB sahaja. Right? Dengan ada IBCB saja anda boleh tahu market ni naik ke turun. Itu dulu. Sebelum pada nak lihat kepada fiber kah, wave kah. No. Fahami konsep IBCB saja mampu untuk anda tahu ini nak naik nak turun. Baik. Tengok di sini. Daily dululah. Kita tengok daily dululah. Daily ya. Now, daily punya, kalau siapa masih ingat, daily punya goal ni, saya predict untuk jatuh dah lama, betul tak? Dah lama dah saya beritahu daily akan jatuh. Kenapa saya kata dia nak jatuh? Nampak tak di sini ada berlaku pergerakan? Ni? Nampak Saya besarkan sikit lah. Di sini telah pun berlaku. Okey, tengok di sini. Saya akan contohkan di sini. Di sini ada high. Sebelum pada berlaku ni dia naik kan. Lepas tu dia berhenti, dia buat high. Kemudian dia naik lagi, dia buat new. So potensi halangan dia ada di, telah pun di. Masuk kata, secara tak langsung dia beritahu kita possibility untuk turun lebih besar berbanding dengan naik.
So naik ni pula, naik tu pecah tak candle ni? Tak. Pecah tak? Tak. Tak. Bila candle ini tak pecah, kalau candle ni pecah, kalau saya kata candle ini dipecahkan, ini baru berlaku inggah, betul? Betul. Which is ini sama dengan IB. Kalau tiba-tiba dia naik, tiba-tiba zap dia naik kat sini kan, baru berlaku IB, belum berlaku CB lagi, katalah pecah kat situ. Okey, baru berlaku IB, baru berlaku IB, belum berlaku CB lagi. Sebab tu kita punya seat banyak. So kalau kata IB pun tak ada, tak payah cari CB1, confirm pun tak ada. Sebab dalam SOP Musang, IB dan CB1 ni mesti cek dua-dua berlaku, baru boleh ambil buy atau sell. Kalau yang ini pun tak mati, IB pun tak ada, tak payah carilah CB. Maksudnya untuk buy tak wujud. Untuk buy tidak wujud, hanya ada situasi sell sahaja. Alright? So di sini konsep kita adalah alright. Di sini adalah zone IB, candle dimatikan. Kita tunggu di sini dia pecah CB1. Okey? Alhamdulillah. So sekarang ni market sekarang ni boleh buy atau sell? Kita base pada IBCB saja. Kita tak nak tengok yang lain. Kita nak tengok IBCB dan juga wujudnya kebarang kalian untuk buy atau sell. Hanya berpandu dengan IBCB saja. Sebab master yang itu pun dah cukup lah. Alright? Tengok yang ini. Tengok di sini. Okey, saya besarkan. Tengok di sini. Okey. Saya nak seseorang memberitahu saya apa yang tak ada di sini. Sekarang ni kita kata buka hari Senin. Buka saja hari Senin, saya nak buat apa? Atau baling dadu. Buka saja hari Senin, what is your action? Julu. Yang terbaru. Yang ni. Maknanya Okey, kita kata buy boleh ke tak boleh? Tak boleh lah, pasal apa? Dia kata untuk buy saja dia wajib berlaku inggaf atau inggaffing. Kalau kita nak berlaku inggaf, paling tidak candle ini wajib mati. Itu adalah pertama yang paling kita lihat. IB wajib ada ataupun inggaf tu wajib berlaku. Paling tidak, paling kurang kalau nak buy. So, tapi itu tak ada berlaku. Apa salah kita cari mana dia punya pintu CB dia. CB dia berada kat atas sini. Which is impossible untuk kita buy. Itu satu. Tapi itu dalam daily. Itu dalam daily. Apa kata H4? Mari kita tengok. Apa kata H4? the break CB. Dia ada low. Okey, cari CB dulu. Mana CB? Inggaffing berlaku. Okey, this is inggaf. Candle ini dimatikan, which is dia mewujudkan situasi inggaf. Betul? Kemudian kita tengok sebelah kiri atas. So ini ada dua halangan. Satu di area sini, satu lagi di area sini. Betul? So CB ni adalah halangan yang terdekat, which is yang ini. Boleh tak? Detail tak? So
So, macam mana kita nak concludekan kesimpulan dia? Delhi tak ada, S4 ada CB. Delhi tak ada CB. Maksudnya apa? Hari Senin ni? Maksudnya hari Senin naik dulu, baru turun. Maksudnya bila dia naik dulu tu, apakah dia naik dulu sebagai pola pertukaran trend atau retrace? So kita ada plan lah. Hari Senin nak buat apa? Base pada IBCB saja memberitahu kita apa kena buat hari Senin. Dah nampak lah. Boleh. Boleh. Tapi ingat ini adalah sekadar pullback. Okay. So bila kita kata pullback, maksudnya kita boleh buat satu penarikan Fibonacci base ini sampai. Ya, sekejap. Bukan. Ini. Tak. Okey. Tarik di sini. Tarik fiber daripada sini sampai ke bawah. Kita akan target area 1. Cukuplah. Di area 161 ni dia tunjuk apa? Ada halangan kan? So everything online nak inline dengan apa yang kita nak. Nak makan dulu boleh. Di 161 cukup. Paling tinggi di, kalau dah naik lagi di 261. Ada satu halangan lagi. Okey. Nampak tak apa yang kita perlu buat hari sini? Hanya dengan IBCB saja. Master yang tu saja dah boleh nampak buat. Okey, kita tengok lagi yang lain. Hari ni kita tengok bagaimana kesan IBCB mampu untuk anda faham market ni nak ke mana without knowing any wave ke apa ke. Sekejap. DJ, kan nak buat DJ tadi. Ni, hari Senin ni. Nampak tak dia naik ni? DJ. Ada mana halangan untuk pertukaran trend? Sini kan? Selagi ni tak bertukar, daily tak boleh ubah. Ya, dia sekadar pullback. Dan pullback ini diwakili oleh H4. Kenapa H4 berlaku pullback? Sebab di sini sudah ada CB pecah, iaitu di mana? Di area sini. Kan? Sini kan? Buat penarikan Fibonacci, carilah minima dia punya 1. Tak sampai pun 161. Dah hit dah kita punya 161. Soalan saya, abang kali Fibo kan? Kosong dengan 100 kenapa? Sabar lu, belum masuk 4 Fibo lagi. Jauh sangat kita baru tengok IBCB je, belum masuk 4 Fibo. Apa? FFCB apa Fibo ni besar. So, kalau jam nanti banyak ketinggalan. So next week datang lagi. Begitu. Okay. Bila dia hit 161 sampai di sini ada ni tak? Ada IB tak? Pecah kan? Ini inggah kan? Tengok kiri, tengok bawah. Pecah tak dia punya untuk sell? Pecah kan? Retest tak? Sell balik. Selepas hit, Fibo pullback. Tu dia baru refresh kan? Itu lah. Boleh lah sell terus. Ini mana buka tutup. Yelah, tak ada lagi. Tapi kalau dia buka gap, biasa dekat bawah lah. Dia buka gap kat bawah lah. Kenapa dia macam tu? Dah market mati. Server pun mati. Buka server baru, buka server, tengok market dah jalan. Okay? DJ. So kita tengok lagi. Kita concentrate dengan situasi IBCB saja dulu. Supaya faham, tak perlu kita. Okay, tengok EU. Apa kata EU? Hanya base pada IBCB dapat kita buat satu komen. Aku nak buy ke sell hari Senin. Tengok dulu. Okay. Tengok dulu di EU daily. Daily kata apa?
Apakah ada opportunity buy? IB ada. Ingat, matikan candle seller. Yang ada Cinonik yang ni je lah. Betul, ini pun tak mampu nak matikan candle seller, buyer ni. Satu lagi kan, maksudnya apa? Hari Isnin ini kumpulan kalian untuk sell tu ada kan? So sekarang kalau kata kita nak masuk buy juga, memang jadi degil nak lawan market ni biasa, itu biasa. Aku nak buy juga, silakan. Tapi kita tengok kepada H4, ada tak buy di situ? Tak ada. Okay, Tak percaya CB. the best market naik adalah di area sini. The best market pernah naik, dia buat satu enggah merujuk kepada kenaikan kemasukan buyer. Kita tengok kiri, kita tengok atas, pintu market nak berubah adalah di sini CB dia. Pecah tak pecah? Tahu. Selagi itu tak pecah, macam mana kita nak ambil buy? Cuma kita suka lawan. Nampak? So sekarang kalau kita tengok di sini, di area sini, market turun lagi selepas gagal memecahkan CB. Pintu tutup, maksudnya CB ni saya panggil pintu lah, pintu market lah. Bila saya sebut pintu tu, refer kepada CB1. Bila pintu tak boleh buka, masuk kata tutup, market tak boleh naik. Pintu up tutup. Bila dia tutup, dia tendang di sini. Okey, saya kata macam mana nak tahu dia tendang? Macam mana nak tahu yang dia ni tak break? Kan dia cakap lah. Kan cakap lah. Konsep dia apa? Berlaku pintu sell di sini. Di time frame kecil lah. So kita cek tengok, betul tak saya cakap ni? Ke saya gebang? Kita tengok dia ada sini. Tengok di H1. Ada tak pintu market untuk sell? Ada tak? Boleh tak sini halangan? Break. Tak? Yang jatuh ini, kalau dia hatikannya ini baru jadi IB. Inggah. Tengok kiri di sini. Tapi yang ini inggah dia mana? Inggahnya berada di sini. Kedatangan ni kan? Tengok kiri, bawah, cat. So kalau ini berlaku di support resistance, tak usah lawanan buy lah. Okey. Faham boleh ya? Kita tengok tu dulu, kita tengok tu supaya kita faham. Bab fiber tak ada masalah, kita akan ajar. Alright, kita tengok bagaimana kita nak baca market based pada IBCB saja. Okey. Kita tengok di sini ya. Contoh yang lain ya, kita tengok di ada sini. Okey. Kita tengok di sini. Di sinilah. Sekejap. Saya nak samakan dengan ni. Okey. Sini Ada rakan IB tak? Which is merujuk kepada kemasukan buyer berlaku hingga. Tengok kiri, tengok atas, pintu market adalah halangan terdekat in order to go up. Lepas tak? Tak boleh buy lah. Tapi kenapa dia naik? Di sini penting ni. Kenapa dia naik? Walaupun ketika itu tidak ada pintu yang terbuka. Yes, time frame kecil bagi buka. So kita pergi kepada ni H4. Alright. Ni ada kan? Ni halangan dia kan? Okey. Pergi kalau kita suka scalping. Okey, pergi ke 15 minit. Tengok ada tak pintu terbuka. Tu? Ni low terdahulu. Lepas tu market buat new low. Lepas tu dia buat break di area sini. Break kan? Ya. Baik.
Break walaupun satu pit. Yes, walaupun satu peak di sini. Break is break. Alright, so maksud kata macam mana kita nak blend antara time frame kecil bagi pintu up, time frame besar tak ada pintu up. So kita kena ingat dalam kepala. Whatever yang berlaku di time frame kecil hanyalah pullback bagi time frame besar. Sebab time frame besar belum ada pergerakan untuk naik. Yang berlaku sekadar time frame kecil. So sekarang kita lihat kenaikan di time frame kecil, batas dia adalah pintu di time frame besar. So mana tadi? Daily H4 kan? Ni dia ada sini. Batas H4 ada di sini. So kalau pecah, dah tadi pecah di 15 pecah. Di H1 pun pecah up. Cuma di H4 saja tak. Betul? Kalau lah di H4 pun pecah, pertukaran semakin besar. Kita akan tunggu mungkin berlaku pemecahan di Delhi, which is di area sini. Cumanya yang berlaku sekadar 15 H1 H4 no, tak bagi naik. So dia ada label di situ. Kalau berlaku pula lepas itu turun di kawasan resistance, turun di time kecil pun berlaku turun, H1 pun berlaku turun, tapi naik di kawasan resistance tu. Bila sampai hak dia di H4 punya, no, tenang turun balik. Based pada IPCB saja. Okey? Okey, boleh ya? Alright. Sekarang kita buat quiz sikit. Apa nak cakap dengan GU? Kita tengok GU lah. GU ni pun favorite juga ni. Okey, Daily apa kata? Ada low dan new low dan dah wujud CB. Abang depan lah. Boleh tak? Makin. Ini low. Okey. Ini low. Ini satu. Okey. So, sekarang ni berlaku tak inggap? Inggap ada. Ini Okey, inggap. Kalau ikut checklist FNCBR, wajib ada dua benda, iaitu IB inggap sama CB1. Untuk checklist yang pertama, CB1, checklist right. Berlaku kan? Maksudnya inggap, okey, dah berlaku. Boleh naik tak boleh naik? boleh. Boleh buy? Enggak. Kalau kita ikut konsep SOP Musang, boleh buy tak boleh buy? Boleh, Ya. dia kira pullback lah. Tak pergi dekat tadi. Tapi kalau saya nak ambil buy kat situ, okey. Dekat mana saya nak tahu bahawasanya berlaku betul-betul kenaikan pintu yang naik. Dah kecil lah. Dah 15 kecil. ke. Okey. Sekarang kita ada dekat Delhi kan? Oh, Delhi tengok H4 dulu lah tak? Dah H4. Mana pintu dia? Sapu. Bagi clear sikit. Apa tadi? Mana pintu naik dia? Abang kata sekarang ni hari Isnin abang nak buy. Yes. H4 kata apa? Belum boleh buy ke tak boleh buy? Atau sekarang ini sudah masuk sell. Pintu sell dah buka. CB tak pecah CB lagi. CB sell tak pecah. Saya nampak kat sini ni. Apa tu? Breakout. Ini dah break ini kan. Ini dia anggap macam retrace. Tapi dia tak lepas yang ini. Buat tu lah.
Tadi abang kata nak buy. Dah berubahlah tu tadi itu di Delhi. Belum tengok lagi di explore. Pandai. Alasan bagus. So sekarang ni instead of nak buying dekat Delhi tadi, sini nanti dah bertukar kepada share balik lah. Tengok Frankie ya. Tengok di explore sekarang adalah pintu share telah pecah. Dan selepas pecah pintu share, sebatang candle naik, H4 retest ambil penumpang. Mana yang ini high, ni New high. ini CP. Ya, untuk share. Kalau kita buat macam ni, kita follow Delhi sebab Delhi tak ada pintu up. So lebih baik kita follow sekarang ni dia dah bagi sell mode. Ya. Sama dengan DJ. Tadi kan dah bagi sell mode DJ juga kan. Sudah sampai di 161 kan. So sama dengan GIU. GIU juga sudah bagi sell mode. Di sini kan sebatang candle naik. Dia bagi ambil kita punya order. Ada senang tu. Dia retest. Retest. Retest sell. Oh, kena tengok Daily lah. Daily tak bagi buy bos. Maknanya sekarang ni dia tak lepas CB ni. Bukan tak pasal CB. Habis? CB tu dah memang lepas untuk sell. Yang ni. Yang itu adalah garis CB sell. Okey baik. Okey. Yang naik ini retest. Test ya. Yang naik ni ada CB tak untuk naik? Ada. Mana CB dia naik? Ni ya? Yang naik CB. Bukan IB, CB. Tak ada lagi lah ini. Kalau setup fail, dia wajib pecah ke atas tu. Oh, baik. Mana CB ni kena ambil yang latest lah kan? Nak ambil latest lah. Bukanlah yang ni kan? Kena yang ni. Untuk buy ke sell? Untuk buy. Untuk buy yang tu. Dia kena pecah yang ni lah. Yes. Yang latest. Yes. Betul. Okey, kita tengok pula di time frame H1. Okey. Ada low dengan new low, ada satu CB. Yang sell punya mana? Okey, good. Itu CB satu kan? Situ CB kan? Okey, pecah tak? Pecah. Pecah lah. Okey, pecah. Kan kita tengok. Semasa dia pecah tu, dia kata, okay, I want to buy. Tapi ini against H4. Lawan H4. Ya. Dan juga lawan Delhi. Dua time frame besar tu. Kita sekarang berada dekat H1. Nah, kalau kata kita nak buy juga based pada apa yang kita nampak. Okey. Kita tengok di M15. Kalau terbuka sell punya pintu. Mana situasi dia? Ini Apakah itu CB? Itu penting tau. boleh pakai lagi tak? Itu low dengan high tu. Memanglah. Semua time frame sama. Saya besarkan. Sekejap. Nak bagi tampak dekat. Tak nampak. Itu dia break tu. Dia break CV. Sell. Okey. Mana dia IP, mana dia CB? Tu CV. IP dulu. IB. Dia kalau combine boleh jadi IB ke? Tak boleh. Boleh. Oh, tu IB lah tu. Yang bear dua tu. Tapi kan ini sebelum ni selepas. Tak, yang sebelum ni. Bukan yang tu. Yang sebelah kiri. Dua bearish tu jadi IB. Mana the highest bull? Tu lah dia yang belah kiri. Highest bull. Mana highest bull? Bull candle paling tinggi mana? Ya. Sini ada sini. Yang nombor 5. Tarikan tu. Ini. Itu bull. Tu lah dia. Bull tu mati tak? Tak. Tak
Tak mati. Mati tu bawah tu. Mana? Belakang IB tu. 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 Bukan. Yang dua Dia beg. hitam tu. Dia hitam dua tu. Ini. Dia beningan tu. Ya. Oh, dia macam ni boleh dikira lah ni. Boleh. Oh, ini. Okey, hidden berries kan? Ini dimatikan oleh 2 batang candle. Oh. Dimatikan. Maksudnya mati tak? Yes, mati. Apa? Okey, mati. Tapi saya boleh tak? Tak boleh sehingga ini dipecah. Yang ni tak boleh dia kata CP ke ini ni? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia sama level dengan IB. Oh. Selalu saya katakan tengok sekiri, terpandang bawah, cari resistance terdekat. So kita katakan di S1 tadi naik kan. Kalau di sini pecah, S1 boleh batal. S1 batal untuk buy So kita ambil sell. Lebih penting why? Satu follow H4, satu follow daily. 2 time frame kita follow. Sell. Okay? Kalau ni pecah kan? Kalau ni pecah. Tu pun dah tinggi dah tu dia punya awesome. Belum tahu lagi. Jangan tengok tu.